Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini kita akan sama-sama membincangkan tentang format soalan kertas 2 untuk SPM bagi subjek fizik KSSM yang berkod 4531/2. Sama-sama kita saksikan video ini sampai penghujung. Pembagian markah untuk kertas-kertas yang ada dalam fizik KSSM, iaitu kita ada kertas 1 40 markah, kertas 2 100 markah dan kertas 3 iaitu sebanyak 15 markah. So inilah percentage untuk setiap markah, di mana kertas 2 memberikan percentage yang lebih besar, iaitu 64% melibatkan keseluruhan kertas-kertas dalam fizik KSSM. Maka perlulah kita fokus lebih banyak dalam memahirkan diri untuk mengetahui tentang format kertas 2 fizik KSSM. Maka bagi pelajar yang nak target A+ dalam SPM, maka inilah markah yang perlu dicapai atau markah minimum yang perlu diperoleh oleh pelajar dalam setiap paper. Di mana paper 1 pelajar perlu dapat minimum 37/40, untuk paper 2 perlu dapat 89/100, dan paper 3 paling minimum perlu dapat 13/15. Tidak mustahil kerana bagi arah kesukaran kertas 2 ni telah pun dirangka sebanyak 50 markah adalah soalan beraras rendah, manakala 30 markah soalan aras sederhana dan 20 markah untuk soalan aras tinggi. Maka untuk dapat 89 markah, pelajar hanya perlu dapatkan markah yang maksimum dalam soalan aras rendah dan juga soalan aras sederhana, iaitu sebanyak 80 markah perlu dicapai oleh pelajar. Manakala untuk yang aras tinggi, pelajar perlu skor ataupun perlu dapatkan markah sebanyak 9 markah sahaja daripada 20 markah soalan aras tinggi. Maka keseluruhannya pelajar mampu dapat 89 markah per 100 untuk soalan kertas 2 fizik ini. Soalan kertas 2 terbagi pada 3 bahagian, iaitu kita ada soalan bahagian A yang memberikan markah sebanyak 60 markah dan mempunyai 8 soalan kesemuanya. Dan kita juga ada soalan bahagian B yang mempunyai 2 soalan. So kita boleh pilih satu soalan daripada soalan bahagian B yang memberi markah sebanyak 20 markah. Manakala soalan bahagian C hanya ada satu soalan sahaja, perlu jawab, wajib jawab soalan ni, dan masa yang diberikan adalah sebanyak 2 jam 30 minit, dan markah penuh tadi sudah cakap tadi, iaitu sebanyak 100 markah. Okey, soalan 1 bagi soalan bahagian A, kita ada 4 markah. Okey, apakah kemahiran yang diuji dalam soalan bahagian A? Soalan pertama ni ialah 3 kemahiran, iaitu kemahiran mengingat, kemahiran memahami dan juga kemahiran mengaplikasi. Soalan nombor 2, markah bertambah menjadi 5 markah. Okey, markah penuhnya. Kemahiran yang diuji sama, iaitu kemahiran mengingat, kemahiran memahami dan juga kemahiran mengaplikasi, sama macam soalan 1 tadi. Cuma markahnya semakin bertambah. Manakala soalan 3 kita ada 6 markah, makin bertambah, tapi kemahiran
tetap sama, iaitu kemahiran mengingat, kemahiran memahami dan juga kemahiran mengaplikasi. Mungkin ada lebih soalan mengaplikasi dalam soalan nombor 3 ini. Okey, soalan 4 pun hampir sama, tapi markah dah menjadi 9 markah. Tapi kemahiran tetap sama, iaitu mengingat, kemahiran memahami dan juga kemahiran mengaplikasi. Cikgu akan huraikan nanti apakah soalan bentuk tersebut. Bentuk soalan 1 hingga 4, mengingat, memahami dan mengaplikasi. Contoh pertama, soalan A, apakah yang dimaksudkan dengan pembelauan? Ialah contoh soalan mengingat. B, apakah yang terjadi kepada panjang gelombang air selepas masuki celah yang sempit itu? Itu adalah contoh soalan memahami. Seterusnya, soalan mengaplikasi. Kita diminta lukis corak gelombang selepas memasuki benteng, dan yang terakhir, hitung panjang gelombang air yang masuk jika laju gelombang air adalah 50 meter per saat. Ini adalah contoh soalan mengaplikasi, sama ada melengkapkan rajah ataupun membuat pengiraan. Okey, bahagian 5, soalan markah penuh sama macam soalan nombor 4, iaitu 9 markah. Dan mengingat, kemahiran mengingat tetap ada, memahami pun tetap ada, dan juga ada juga soalan mengaplikasi, iaitu pelajar kena mengira, dan juga ditambah dengan soalan menganalisis, iaitu pelajar kena membuat perbandingan dengan gambar yang diberi. Okey, soalan nombor 5 biasanya adalah soalan untuk silibus tingkatan 4. Benam sama macam soalan nombor 5, tapi kali ini soalan nombor 6 ialah merangkumi silibus tingkatan 5 dan juga menawarkan 9 markah. Okey, kemahiran yang diuji sama macam soalan nombor 5 tadi, iaitu ada penambahan dalam kemahiran menganalisis, iaitu pelajar kena bandingkan dua gambar yang diberi. Okey, ini adalah contoh soalan 5, iaitu soalan tingkatan 4 yang kita kena ada satu kemahiran menganalisis, iaitu kita akan diberi dua gambar seperti dalam rajah ni. Okey, so kita kenalah buat perbandingan, apakah yang sama, apakah yang berbeza, dan akhirnya kita kena tahu apakah hubungan antara yang kita dah bandingkan tadi. Contohnya mungkin tentang gambar rajah ni tentang medium medium yang lebih tumpat seperti belian, dan medium yang kurang tumpat seperti blok kaca. Maka apa perbezaannya ialah yang berlaku ialah dia punya sudut biasan makin mengecil dalam medium yang lebih tumpat. Maka pastikan kita punya perbandingan itu mengikut konsep yang kita dah belajar tentang tajuk pembiasan. Okey, soalan nombor 6, kita nampak sini kita diberi dua gambar, tetapi soalan nombor 6 bezanya ialah sama kemahiran dengan soalan dengan soalan nombor 5, cuma nombor 6 ini tentang silibus tingkatan 5. Yang ni macam gambar ni kita nampak bahawa tentang soalan elektromagnet. Kita kena compare, kita kena bandingkan dua-dua ni, mesti ada perbezaan. Jadi kita tengok perbandingan yang jelas ialah tentang bilangan lilitan gegelung pada solenoid yang akan merubah magnitude arus aruhan. Maka kita kena tengoklah apakah faktor yang membuatkan arus aruhan ni boleh berubah. So kita kena pastikan sama macam konsep yang telah kita belajar, iaitu merujuk kepada hukum Faraday. Seterusnya soalan nombor 7 pun markah yang sama, 9 markah. Okey, dia pun juga ada soalan mengingat dan juga mengaplikasi, ada pengiraan dekat sini.
Dan juga ditambah dengan soalan menilai, iaitu pelajar perlu memilih di antara bahan-bahan yang diberikan tu, apakah bahan yang paling terbaik untuk menjalankan sesuatu aplikasi. Tujuh, kita nampak tengok sini bahawa nombor 7 pun ada definisi tentang soalan mengingat. Dia pun ada soalan mengaplikasi di sini, dan penambahan ialah soalan tentang menilai. Inilah kita tengok sini bagaimana kita kena menilai antara 3 gambar itu, manakah satu bab atau mentol yang terbaik dalam kita menggunakan seharian kita. Maka kita kenalah buat sikit perbandingan, tapi kita dah tahu dah kalau kita dah tahu pilihan kita, so itu lebih mudah untuk kita jawab soalan ni. Contohnya macam pilihan kita sini, kita nampak bahawa yang lebih ketara ialah, yang bagus ialah LED kan, lampu LED. Maka kita kenalah bagi tahu sebab kenapa kita pilih LED. Maka soalan akan tanya kita tentang kuasa. So kita bolehlah situ kuasa untuk bab itu perlulah rendah supaya kita dapat menjimatkan tenaga ataupun lebih efisien. Itu yang penting sekarang adalah reason yang tepat, nombor 7. Dan juga akhirnya di sini kita nampak bahawa kita kena pilih satu mentol yang paling bagus dalam kita punya yang mempunyai kecekapan yang lebih tinggi. Okey, dan akhir sekali soalan nombor 8 ialah juga menawarkan 9 markah, di mana kemahiran yang pasti adalah kemahiran mengingat. Okey, kemudian kita ada mengaplikasi, ada pengiraan di sini, dan juga soalan tentang tentang mereka cipta, di mana pelajar perlu mengubah suai peralatan tu untuk diubah menjadi kepada suatu aplikasi yang lain. Ini ialah satu kemahiran ada pada soalan nombor 8. Okey, seterusnya soalan 8 tentang kita akan ada nanti soalan tentang mengingat, tentang definisi sesuatu konsep, dan juga ada soalan pengiraan, iaitu soalan aplikasi, dan tambahan ialah soalan tentang soalan mereka cipta atau mereka bentuk. Maka inilah kita tengok sini bahawa soalan ni, contoh soalan ni ialah diberi satu spring, di mana kita kena cadangkan satu pengebuahsuaian yang dilakukan untuk aspek-aspek berikut supaya spring dapat menampung beban yang lebih berat. Ni kita kena ikut konsep fizik dalam menjawab soalan ini. Okey, so dia akan tanyalah tentang kekerasan spring, apa sebab. So yang penting ialah sebab mesti mengikut konsep fizik. Ni kita akan bincangkan pada video yang akan datang. Ni cuma nak memperkenalkan saja tentang contoh soalan-soalan dalam kertas 2. Okey, selanjutnya kita pergi kepada soalan bahagian B yang menawarkan markah sebanyak 20 markah. Okey, soalan bahagian B kita ada dua, soalan 9 dan juga soalan 10. Di mana soalan 9 merupakan soalan tingkatan 4. Soalan 10 ialah soalan tingkatan 5. Apa kemahiran yang akan diuji dalam soalan ini ialah sama juga tadi, mengingat mesti ada. Dia akan tanya tentang definisi, tentang satu konsep atau satu prinsip ataupun satu hukum. Itu terkandung dalam soalan mengingat. Kemudian soalan memahami, kita kena fahamkan tentang satu prinsip, mungkin tentang prinsip transformer ataupun tentang prinsip hukum Pascal. So kita kena bentangkan kita punya jawapan. So mengingat akan beri kita 1 markah. Soalan memahami akan beri kita 4 markah. Seterusnya soalan mengaplikasi yang kita kena kira akan beri kita 5 markah. Dan seterusnya soalan menilai, ni yang kita kena pilih satu bahan yang lebih bagus untuk sesuatu aplikasi. Ini ialah soalan menilai
yang memberi markah kita sebanyak 10 markah. Maka total markah semua yang kita akan dapat ialah sebanyak 20 markah. Untuk soalan 9 dan juga 10 akan dimulakan dengan soalan mengingat. Contohnya, namakan konsep fizik yang digunakan dalam dinamo. Kemudian adalah soalan memahami, iaitu terangkan bagaimana dinamo itu menyalakan lampu yang memberi markah sebanyak 4 markah. Seterusnya adalah soalan mengaplikasi, iaitu soalan pengiraan, hitung kuasa output transformer itu dan hitung daya elektrik yang dihasilkan dalam bergelung sekunder yang memberikan kita markah sebanyak 5 markah. Untuk soalan mengaplikasi, hari sekali ada soalan menilai, di mana kita perlu memilih satu sahaja model yang paling sesuai dalam satu aplikasi. Contohnya dia suruh kita kaji spesifikasi 4 buah motor arus terus. Pastikan kita dapat mengenal pasti satu model yang paling terbaik sebagai jawapan kita sebelum kita mula menjawab soalan tersebut. Okey, so inilah antara contoh soalan 9 dan juga 10 yang akan memberikan markah sebanyak 20 markah, di mana kita boleh memilih satu soalan sahaja. Okey, yang terakhir sekali adalah soalan bahagian C yang hanya mengandungi satu soalan sahaja dan markah yang diberi ialah sebanyak 20 markah. So kemahiran yang perlu yang akan diuji ialah sama jadi mengingat mesti ada 1 markah, memahami 4 markah, dan menganalisis yang menawarkan 5 markah, iaitu kita kena bandingkan 2 gambar. Dan akhirnya soalan mereka cipta. Ni kita kena buat sikit pengubahsuaian untuk menggunakan konsep fizik. Ini kita akan dapat markah maksimum sebanyak 10 markah untuk soalan mereka cipta. Maka total markah untuk bahagian C adalah sebanyak 20 markah. Di mana soalan ni tiada pilihan, kita kena jawab soalan ini sahaja. Soalan bahagian C ataupun soalan nombor 11, okay, kita akan diberi 2 gambar, iaitu diagram 9.1 dan diagram 9.1b, di mana kita perlu menganalisis 2 gambar tersebut. Dan ini akan beri kita markah sebanyak 5 markah. Okay, tapi dimulakan dengan soalan mengingat. Apakah yang dimasukkan dengan haba? Yang akan beri kita 1 markah, kemudian akan diikuti dengan soalan menganalisis, iaitu sebanyak 5 markah. Kemudian kita perlu menjawab soalan berbentuk memahami, iaitu kita kena explain ataupun terangkan situasi ini yang berikan kita 4 markah untuk soalan memahami. Dan sekali adalah soalan mereka cipta. Contoh soalan, anda dikehendaki untuk mencadang dan menerangkan kesesuaian sebuah kelalang termos dalam darjah 9.3 untuk mengekalkan suhu minuman panas dengan berkesan berdasarkan aspek-aspek berikut. Jenis penutup, ruang, tiup dinding 2 lapis, bahan sarung luar. So kita kena buat sedikit pengubahsuaian berdasarkan aspek yang diberi dan akan mendapat markah 10 markah. Kemahiran paling banyak yang akan diuji dalam fizik kertas 2 adalah tentang kemahiran mengaplikasi, iaitu sama ada soalan mengira atau soalan kita haruslah melengkapkan sesuatu gambar rajah, seperti gambar rajah sinar, ataupun kita lengkapkan satu gambar rajah tentang pembelauan, ataupun tentang elektromagnet. So ini semua terkandung dalam soalan mengaplikasi yang boleh memberi markah kita sebanyak 24%. Maka inilah kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai oleh
para pelajar untuk skor dalam soalan kertas 2 fizik. Itu saja untuk video kali ini. Cikgu doakan semua pelajar mendapat A+ dalam fizik kertas 2 KSSM ini, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga berjumpa lagi.